Ya, Pastor. Ya, baca baca apa tu? Yohanes pasal 8 1 sampai 11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Iya. Perempuan yang berzinah, tajuk dia. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia datang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jangan berbuat dosa lagi ya. Mulai dari sekarang. Oleh itu ada condition dia. Ya. Ada condition dia supaya mendapat keselamatan. Bukan kerana Yesus memaafi kita dan memberi kita keselamatan, kita boleh buat apa yang kita suka. Memang kan? Tak ada. Okey, kita nak tengok di sini ialah tentang perempuan yang berzina. Ya. Cerita ini. Boleh siapa-siapa di sini yang boleh menjelaskan ataupun memberi satu pandangan? Ya. Ada siapa? Kalau hendak berbincang, nak tanya ke apa ke, boleh buka mic. Saya nak beritahu tentang penzinahan perempuan-perempuan pada masa Yesus ataupun masa dulu-dulu. Itu bukan sesuatu yang itu memang kebiasaan. Terutamanya orang Greek, apa tu Greek Yunani Ya. Greek, ya, tamadun Yunani. Greek, tamadun Yunani tamadun Yunani itu memang culture itu memang biasa, ya. Sebenarnya ramai orang mereka masuk bait-bait, ya. Mereka juga mempunyai hubungan dengan perempuan-perempuan di dalam bait, temple. Inggeris kata ada banyak perempuan temple prostitute. Apabila mereka ada hubungan dengan perempuan-perempuan itu, ya, ada satu teologi yang mengatakan bahawa mereka dapat membersihkan diri mereka. Begitulah, ya. Kerana itu Yesus pun bukan Yesus, ya, orang pun membawa apakah yang Yesus akan lakukan. Ini perempuan berzina. Kamu katakan bahawa kamu
Maha Mengasih kan? Ya. Kalau kamu Maha Mengasih, kamu tidak akan melakukan sesuatu atau melontar batu pada perempuan ini. Tetapi kalau kamu katakan bahawa kamu seorang guru iman, religious leader, semacam Farisi, semacam imam, kamu harus ikut Taurat, hukum-hukum Musa. Dan Musa mengatakan bahawa kalau orang-orang berzina, kita harus melontar batu. Kalau Yesus buat itu, Yesus mati. Yesus buat ini, Yesus mati. Ya. Macam mana? Kita tengok bahawa dalam keadaan begini, ya, sebenarnya mereka bukannya hendak menghukum perempuan yang berdosa ini. Tidak, bukan. Sebenarnya mereka nak memerangkap Yesus. Apa yang Yesus akan lakukan. Ya. Ya. Dan Farisi ini mereka mempunyai niat jahat. Itu dosa mereka. Mungkin di sinilah ataupun kalau boleh kita tengok siapa yang lebih berdosa. Mempunyai niat jahatlah untuk memerangkap Yesus ke, itu memang dosa yang teruklah, ataupun perempuan yang berzina ini teruk. Walau bagaimanapun kita tahu bahawa Yesus sebagai hakim, dia tanpa dosa. Farisi mereka berdosa juga. Kamu katakan perempuan itu berdosa, kamu juga dosa kerana kamu nak memerangkap Yesus, mempunyai niat jahat untuk memerangkap Yesus. Dan apa yang Yesus buat ialah dia menulis di atas tanah. Ya. Apa yang dia tulis kita tak tahulah. Ya. Yang kita tahu bahawa dia mengatakan pada semua orang, siapa yang tidak berdosa boleh melontar batu pada perempuan ini. Apa yang Yesus nak mengatakan bahawa satu, Yesus tidak mengutuk perempuan itu. He didn't condemn her. Yep. Kerana kita semua bersalah. We're all guilty. Banyak kali kita hanya menunjuk kesalahan orang lain. Banyak kali kita lupa bahawa kita, we are also as guilty. Kita salah juga. Ya. Kita lupa bahawa kita harus biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Let God be the judge. Ya. Ada kalanya orang menyalahkan kita. Ya. Mengatakan sesuatu yang tidak senonoh tentang kita. Membuat sesuatu yang tidak baik pada kita. Kalau boleh saya katakan, jangan membalas. Tapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Ya. Kerana Yesus mengampuni kita apabila kita berdosa. Dan kita harus berespondan dengan mengampun tentang pengampunan, ya. Pengampunan Yesus dengan hidup yang soleh. Go and sin no more. Janganlah berbuat dosa lagi. Itulah pengajaran yang kita boleh belajar. Ya. Oleh itu ada kaedah dia, ada
there are kondisi dia. Walaupun Tuhan mengampuni kita, ya, kita harus hidup a righteous life, hidup yang soleh. Ya. Di sini siapa nak buat apa conclusion? Siapa? Buka mic. Okey ya? Faham ah? Jadi ya, ada Pastor Ya, Michael. yang kita belajar dari kisah perempuan ini adalah hak untuk menghakimi itu adalah terletak pada Tuhan sendiri. Jadi inilah kecenderungan juga kelemahan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Apabila kita overlap ataupun ingin menghakimi dulu, ya. Ya. Kita hakimi orang itu dulu, baru nanti diadili atau baru kita kata kita menyesal. Ya. Jadi pengajaran lah. Ya. Jadi stick kepada hati dan pikiran kita bahwa penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Tetapi bukan bermaksud kesalahan tertentu kita tidak boleh menegur ataupun menasihat. Ya, itu memang itu peranan kita juga. Ada hal yang perlu kita nasihat, ada juga hal yang perlu kita tegur. Jadi jangan kita pula salah pengertian tentang hal itu. Sikit-sikit serah pada Tuhan, sikit-sikit serah kepada Tuhan. Nanti hal-hal yang perlu kita tegur dan nasihat pun kita tidak berani mau beritahu, baik itu jemaat ataupun rekan sepelayanan. Ya, itu dari. Thank you. Ya. Banyak kali kita pun kata ya, kita cepat nak membalas, ya. Siap kamu. Jaga-jaga, nanti saya balas dendam ke apa ke. Jaga-jaga. Ada kala kita ada, ya, ingatan begitu. Sebenarnya terutamanya kita sebagai pemimpin, ya, ada banyak arrow kata. Apa tu arrow? Panah. Ada kala panah yang berapi. Ya, banyak orang berselisih faham dengan kita sebagai pemimpin. Mereka tak nampak keikhlasan kita. Ya. Ada yang lupa bahawa kita pemimpin. Ya. Banyak. Tapi yang pentingnya saya nak showkan kamu semua bahawa mesti ingat kita kena rendahkan diri. Walaupun kita sebagai pemimpin, kita perlu rendahkan diri bahawa kita juga manusia. Kita bukan sempurna. Kita harus belajar. Ada kalanya orang-orang mereka memberi idea yang berlainan, ya, yang mungkin bercanggah. Ya, kita rendahkan diri. Kerana Tuhan ingin memberitahu kita sesuatu. Mungkin. Tapi apa yang saya nak katakan bahawa ialah itu memang benar. Ya. Ramai orang mereka injured. Injured apa tu? Injured. Cedera. Ya, kerana not nafi ya. Kerana bukan pengkhianatan. Ya, injury, kena luka, ya, cedera, luka,
kerana apa yang dikatakan oleh jemaat-jemaat, ya, kutukan, ya, semacam perempuan ini. Apa yang kita boleh belajar di sini, ya, bahawa Yesus, Tuhan tidak mengutuk. He won't condemn us. Tapi kita kena berespondan dengan, ya, mempunyai hidup yang saleh. Alright? Oleh itu kita jangan condemn people, tapi mengampuni dan memaafi orang lain. Alright? Selepas itu, Yesus pun terus, ya, berbincang dan juga mengajar murid-murid, terutamanya di dalam bait. Selepas itu dia bincang. Apa yang dia bincang? Ya, dia berbincang tentang asalnya dari syurga. Ya, dia bincangkan bahawa dia datang dari mana. Kerana orang bertanya bahawa kamu dari mana. Apa yang kamu datang di sini? Apa ketujuan kamu? Tujuan dia ialah untuk menyelamatkan orang. Dan dia mempunyai sokongan oleh bapa dia dari syurga. Tujuan dia untuk mengampuni. Apa yang saya nak beritahu di sini ialah tengok. Okey, saya bagi kamu semua 5 minit. Kalau boleh 5 minit, tolong baca sendiri. Yohanes 8, pasal 8, 31 sampai 58. Tengok apa yang kita boleh belajar dari sini, ya. Okey, bagi 5 minit semua, tolong baca Yohanes 8 sampai 31. 3158. Apa yang kamu dapat belajar di sini, ya? Ini semacam satu pengajaran. Apa? Kita tengok dulu. Ya. Yesus mengatakan bahawa mereka dikurung kerana dosa, kan? Nampak? You are enslaved by sin, ya. Mereka tak boleh gerak kerana dosa. Yesus memberitahu mereka, ya, keadaan mereka sekarang, ya. Dan juga syaitan adalah ayahmu. Wah, ini memang konflik lah. Konflik. Ya. Ya. Dan juga anda tidak seperti Ibrahim yang mencari hari kedatangan saya. Itulah anggaran Yesus mengenai penonton dia. Ada kalanya, apakah anggaran orang Israel tentang diri mereka sendiri? Ya. Mereka katakan mereka bukan hamba sesiapa. Mereka ikut Ibrahim.
Father Ustaz, Abraham. apakah anggaran ini sama dengan anggapan? Ya, anggapan. Ya, okey. Mari Ustaz. saya tukar dulu. Anggapan. Benar. Ustaz, dalam DM disebut Abraham. Hah? Abraham. Saya tak pasti Abraham bahasa Melayu itu penyebutan. Ibrahim Abraham okey. Ibrahim lalu Muslim ke arah Muslim punya sebutanlah yang saya tahu. Okey. Abraham nanti dulu. Tutup dulu. Abraham okey mereka masih dalam tradisi lama bahawa Abraham ialah bapa mereka, Father Abraham. Dah beratus-ratus tahun, mungkin beribu-ribu tahun, mereka percaya bahawa mereka datang dari Abraham. Okey, itu salah ke tak salah? Boleh beritahu saya. Adakah salah kalau mereka menganggap bahawa diri mereka itu datang daripada Abraham? Tidak. Tak salah kan? Kerana memang Abraham. Ya. Dan bukannya anak harap memang kami anak-anak Abraham. Apa salah? Tetapi tengok apa yang Yesus katakan. Okey? Ya. Jamita di sana tak? Tolong baca Yohanes 8:58. Apa yang Yesus kata? Yesus menjawab, apa yang aku katakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada. Ya. Sebelum Abraham dilahirkan, saya sudah ada. Maksudnya saya lah sebelum Abraham. Kalau itu Abraham, saya dah wujud. Ya. Bukannya kerana kita semua dari Abraham. Ya, tapi ya, kita semua. Dan memang saya pernah menjelaskan bahawa itulah yang Yesus katakan tentang I am. Masih ingat tak? Ego eimi. Aku ialah. Aku ialah. Itulah yang perkataan aku ialah yang Tuhan memberitahu Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya pada Tuhan, kalau Firaun nak tanya apa nama kamu, apa nama kamu? Aku ialah, aku suka. Sama perkataan. Apa yang Yesus nak beritahu mereka bahawa dia ialah Tuhan. Sebelum Abraham, saya ialah Tuhan. Kalau saya Tuhan, maksudnya saya pencipta Abraham. Kalau kamu katakan bahawa kamu semua anak-anak Abraham, maksudnya saya pencipta kamu semua. Saya lebih dahsyat, lebih tinggi daripada Abraham.
Ya. Saya Tuhan. Saya Tuhan. Ini lagi meningkatkan kemarahan Farisi. Imam semua. Lagi marah. Kamu mengatakan bahawa diri kamu Tuhan. Oh, lagi marah. Ya. Lagi marah. Yesus ingin mensyorkan mereka bahawa apa yang kamu percaya itu ialah saya ialah Tuhan. Ini akan meningkatkan, memang meningkatkan kemarahan. Faham? Ada apa soalan? Faham. Tiada soalan. Soalan ah? Apa yang saya nak ingin katakan, jelaskan di sini ialah bahawa Yesus itu ialah Tuhan. Apa yang kita belajar di Yohanes ini, dulu mereka memang consider, mereka pun ingatkan siapa dia. Pada masa ini, konflik. Ya, konflik. Mereka lebih marah pada Yesus. Selepas di sini, ya, kita akan belajar ialah mereka mencari alasan-alasan untuk membunuh Yesus. Ya. Ya, ada satu lagi, Pastor. Ya. Ya, saya dari bacaan kita tadi itu dikatakan yang saya membuat satu pemahaman kesimpulan di sini adalah Di mana? ketidakpahaman tentang identiti ataupun pribadi Yesus itu membuat orang banyak tidak percaya dan meninggalkan dia. Kalau dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 31 dikatakan, mula-mula dikatakan ayat 31, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, ayat 30 maksudnya ayat 30, banyak orang percaya kepadanya. Tetapi maksudnya semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam mereka percaya, apabila mereka tidak memahami identiti ataupun pribadi Yesus itu sendiri, apabila dia ingin menjelaskan dirinya, malah di akhir teks ini dikatakan banyak orang yang mau ambil batu dan lempar sama dia. Karena gara-gara mungkin mereka misunderstood ataupun mereka ingin memahami Mesias itu mungkin dengan pola mereka sendiri. Mereka katakan kami ini datuk nenek kami adalah Abraham, katanya. Dan maksudnya dengan maksud sendiri. Tapi Yesus ingin menjelaskan secara detail siapakah dia, dan mereka tidak dapat menerima itu. Sehingga akhirnya di akhir teks ini malah bukan tidak percaya, mereka malah mau ambil batu lagi, mau baling dengan itu. Itu maksudnya ini satu penolakan yang total lah. Ya, ini yang saya lihat di sana. Tapi juga ada perkataan tentang percaya, telik. Ya, ada percaya. Ya, macam ada contradict macam kan. Di sini kamu katakan kamu percaya, di sana kamu nak mengambil batu nak melontar pada Yesus. Apa yang kamu katakan? Kan? Benar tak? Iya, itu yang macam ada contradict ya. Apakah cara-cara kamu faham tentang ayat di sini? Jadi dalam hari ini pun sebenarnya banyak orang itu tidak percaya Yesus, bahkan mengkhianati Yesus karena kita tidak mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Dalam hari inilah. Dan bahkan kita sepertinya mau beralih kepada cara agama lain atau orang lain percaya kepada God. Itu yang bahaya di zaman kita.
Itu lebih kurang Ustaz ya. Ya. Lupa buka mic. Dah. Betul Michael. Ada siapa lagi yang nak katakan? Pastor, Ha. sebenarnya ini tadi yang saya mau tanya juga. Kenapa dalam hal ini dikatakan orang banyak percaya tapi mereka mulai bersoalan. Tapi apa yang saya boleh paham tentang hal ini, mungkin mereka percaya dengan apa yang Yesus lakukan, ya mungkin sama ada mereka percaya dia adalah oleh Tuhan, tapi tidak masuk ke dalam bagian yang ketika Yesus mengatakan ya, karena mungkin dalam ekspektasi orang Yahudi ini kan mereka mengharapkan memang Mesias itu yang akan memerintah sebagai raja. Ini yang pandangan saya lah. Ya, jadi ketika Yesus yang menyatakan dia adalah yang diutus ataupun Mesias yang dinantikan itu, ataupun ya dia menyamakan menyatakan dia adalah Tuhan, so ini yang menjadi satu penolakan bagi mereka lah begitu. Itu yang saya pahami. Yang lain? Apa yang mereka percaya? Kenapa mereka percaya sampai nak melontar batu pada Yesus? Apa yang mereka percaya? Mungkin ya, mungkin yang percaya kerana mereka nampak mujizat Yesus. Ya. Sebenarnya kepercayaan tu bukan real faith, bukan iman yang tulen. Bukan percaya ataupun yang tulen. Mereka hanya percaya kerana dia anak Maria. Oh, okey. Saya percayalah, saya tahulah. Ya. Tapi bukan percaya iman, faith. Bukan dia percaya tulen bahawa dia ialah anak Tuhan. Dia datang dari Tuhan. Dia Tuhan. Dia sebelum Abraham. Tak. Oleh itu, apabila dia mengatakan bahawa sebenarnya saya sebelum Abraham, saya lihat Tuhan. Mereka pun marah. Ya. Dan nak melontar batu pada dia. Kerana kepercayaan orang-orang bukan dia tulen. Mereka hanya percaya apa yang mereka dapat lihat. Ya. Iaitu mujizat Yesus, ya, yang dia lakukan. Oleh itu, kalau kita bergantung pada mujizat untuk mempercayai Yesus, ada kalanya bahaya. Kenapa kita menjadi orang percaya? Kenapa kamu menjadi orang percaya? Okey, sekarang saya nak tanya kamu semua. Kenapa kamu menjadi orang percaya? Boleh tak beritahu saya? Kenapa tak ikut Islam? Kenapa tak ikut tak ikut ajaran lain? Kenapa? Kenapa ikut Kristian? Boleh tak kamu semua beritahu saya?
Arwin, ikutlah Baik. dekat jin-jin Tuhan-Tuhan di pokok kah, sungai lah, air sungai kah, semua kah. Kenapa? Kenapa tak ikut? Bagi saya secara peribadi adalah kerana saya telah ialah memang pertama kita alami juga mujizat penerobosan dalam Tuhan kan. Sebab sebelumnya saya adalah seorang yang alkoholik, dan punca saya terlibat dalam alkoholik adalah depresi, jadi tekanan. Dan saya rasa sangat berat. Jadi saya cara untuk saya cure diri saya adalah melalui alkohol. Tapi satu hari saya jumpa satu orang panggil saya datang ke gereja. Dalam ibadah itu setelah didoakan dan setelah kita ikut ibadah, ada satu penerobosan, ada satu pembebasan saya rasakan. Jadi dia seolah-olah satu beban yang lama itu atau satu keadaan yang lama itu telah diambil, dan sekarang ini bukan hanya diambil dan diisi dengan sesuatu yang baru, dan di mana saya ada minat yang baru, kerinduan yang baru, kehausan yang baru untuk mengenal Tuhan. Jadi sejak itu saya belajar mengenai Yesus, dan sedikit demi sedikit pewahyuan itu disingkapkanlah, bukan secara mendadak tapi secara bertahap. Saya semakin mengenal bahawa Yesus itu bukan hanya seseorang yang boleh melakukan mukjizat, tetapi dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Itu menurut pengalaman saya lah. Bagus. Lagi siapa? Bagus ah. Arwin, pada kali ini Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita kan? Lagi siapa? Kenapa kamu menjadi Kristian? Mungkin ada daripada kita di sini, kita menjadi orang Kristian kerana tentang pengetahuan. Kita tanya soalan. We ask questions about God. Ya. Dan juga ada kalanya kita membaca Alkitab. Alkitab itu menasabah. Ada tujuan, dia is complete, reasonable, dan boleh dipercayai. Oleh itu saya menjadi orang percaya. Saya percaya kamu semua memang search selidik dan mencari. Bukan dia buta-buta menjadi orang Kristian, tidak. Mungkin kamu pernah belajar tentang Buddha, belajar tentang Muhammad kan, masuk hutan dan semua, dan kembali percaya pada Yesus. Bukan hanya sekadar mujizat. Macam Arwin katakan bahawa dia pernah mengalami mujizat-mujizat. Bukan, tapi kepercayaan itu bukan hanya sekadar atau berdasar pada mujizat. Mungkin Arwin pun ada tanya soalan, kenapa boleh menjadi begini? Okey, begini bla bla bla. Macam mana saya menjadi orang percaya? Bla bla bla. Apa yang akan terjadi apabila saya menjadi orang percaya? Kerana ini bla bla bla, saya akan mendapat hidup yang lebih kuat, hidup yang berkekalan, bla bla bla. Sekali lagi mau jadi saksi Yehova, kerana kamu tahu bahawa itu benar. Apabila kita ada iman dalam Tuhan, kita tahu bahawa segala sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Memang berlainan dengan kepercayaan lain. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang percaya, dan juga akan menyebabkan kita melanjutkan diri menjadi orang percaya. Malah kita menjadi pelayan-pelayan. Kita nak melengkapkan diri kita menjadi pelayan yang lebih ungkap, yang lebih kuat, yang lebih canggih, yang lebih dahsyat. Kerana kita tahu itu benar. Tetapi pada masa di sini, ramai orang fasa 8, mereka percaya, tapi sekadar cetek. Percayalah, okey, percaya, tengok dia buat mujizat. Best. Ramai nabi-nabi juga melakukan mujizat. Bukan hanya Yesus.
Tetapi apabila Yesus mengatakan bahawa dia datang dari Allah, malah dia Allah, wah, mereka tak boleh. Mana boleh? Kita anak Abraham. Kamu katakan kamu lebih dahsyat, lebih kuat daripada Abraham. Tak boleh. Mereka pun marah dan ingin membunuh Yesus. Wah. Tengok, marah sampai nak bunuh orang lah. Huiyo. Dahsyat. Terus. Okey. Oleh itu, maka apa yang kamu katakan bahawa percaya, kenapa mereka pelik mereka percaya tetapi nak lontar batu ke semua kerana kepercayaan pada masa itu, kepercayaan itu cetek. Ya, tak ikhlas, not sincere. Ya. Sekadar tahu saja. Tak ada komitan. No commitment, tak ada komitan tentang kepercayaan mereka. Okey, Michael? Ya. Oh. Okey. Yang lain okey? Kalau okey, kita ambil rehat sekejap. Nanti kita balik, kita akan bincang tentang penyembuhan orang buta ini. Yap.